ada strategi-strategi yang perlu digunakan lepas ni mungkin oleh Barisan Nasional kalau menang nipis ni, apa guys strategi saya lihat Barisan Nasional ni namanya Barisan Nasional, partinya macam-macam. Tak ada masalah. Pakatan Rakyat tu belum ada parti. Tidak ada masalah kalau parti daripada Pakatan Rakyat tu boleh dimasuk jadi ahli keluarga Barisan Nasional. Ini tidak ada saya tidak bayangkan ini tak boleh berlaku. Saya bayangkan ini boleh berlaku. Macam bayangkan PAS dulu keluar daripada UMNO, kemudian PAS masuk balik jadi masuk dalam Barisan Nasional. Jadi itu sebabnya saya hujahkan dalam satu tulisan saya, di Malaysia ni ada satu mazhab je politiknya, itu mazhab BN nama dia. Jadi siapa lulusan mazhab ini, dia sama ada terus dalam BN atau dia keluar. Bila dia keluar, ada yang balik-balik. Jadi dia ni macam Pepsi Cola dengan Coca-Cola lah, PR dengan BN ni pada pandang saya. Okey Prof, melihat kepada kalau kita lihat kepada keputusan sekarang, keputusan tak rasmi mengatakan bahawa menunjukkan Barisan Nasional menang majoriti mudah di Kedah melalui 20 kerusi DUN yang dikuasainya, manakala Pakatan setakat ni berusia 14 kerusi. Mungkin Prof boleh komen sikit di Kedah dan Selangor ni, di mana mengatakan bahawa BN dah rapat balik. Saya tak terperanjat sebenarnya. BN kalah dan di Kedah ini adalah tak banyak daripada kebanyakan kemenangan itu adalah swing ataupun orang yang menyokong UMNO ni marah pada orang UMNO. Benci tapi rindu lah kata orang tu kan. Jadi sekarang dah hilang benci, dia rindu balik kan. Jadi saya nampak kes Kedah dan Selangor ni lah kes benci tapi rindu. Marah, dia tak undi. Lepas tu lepas 4 tahun dia rasa, insyaAllah aku tinggalkan dia dulu ya, biarlah aku rujuk balik. Jadi saya rasa banyak pengundi di Kedah merasakan tak ada apa pun PAS ni. Kontrol kupon Kedah, apa dia kelebihan? Okeylah, ada kelemahan-kelemahan BN ni dulu, kita ampunlah sekejap, tengok balik. Kalau tak, besok kita pilih balik PAS. Tapi kita akan ugut pula. Ni pengundi, kita ugut dia, rasakan. Dia tahu bahawa kita boleh undi PAS. Jadi ini satu kelebihan kepada rakyat Kedah, di mana mereka boleh bagi tahu pemimpin UMNO, sekarang ni I bagi you can, you tak jaga bahagian ni, besok I undi balik PAS. Ini dulu tak boleh buat. Dulu tak ada amaran tu, tak ada. Dan orang dalam UMNO pun tak merasakan tergugat. Sekarang mereka akan lebih berwaspada. Begitu juga di Selangor. I free lah, apalah, macam-macam lah janji-janji. Ini janji-janji manis macam lagu Aisyah tu kan. Jadi saya dapati orang Selangor pun fed up. Mereka fed up kerana mereka merasakan janji macam-macam, janji 20 tunaikan 8. Mana lagi yang 12 lagi. Jadi dan kawasan-kawasan dulu yang menyokong PAS dah balik. Apatah lagi bila Mat Taib masuk PAS. Itulah calon ataupun penyokong yang tidak dikehendaki oleh PAS, tapi PAS dapat. Ini yang susah. Jadi pengundi pun kata, kalau dia dah masuk PAS, bila lagi Toyol nak masuk PAS, kata dia. Jadi saya dah pernah dengar tu, dia kata, biarlah semua yang jahat dia masuk PAS supaya tobat semuanya. Jadi ini pandangan daripada orang bawah lah, kedai kopi punya kan. Tapi pada saya, pandangan-pandangan seperti ini kita harus ambil berat, kerana dia boleh menentukan undi. Jadi bukan semua, tapi sebahagian. Okey, soalan sebenarnya Prof, kenapa agaknya kan kalau kita melihat bahawa orang Melayu ni dah beralih arah pula mengundi PKR ni? Adakah disebabkan oleh manifesto? Sedangkan itu hanyalah satu manifesto, belum dilaksanakan lagi. Tak, sebenarnya pada saya orang Melayu ni tak tahu apa yang dia nak. Terutamanya anak-anak muda yang merasakan bahawa mereka memerlukan kebebasan. Mereka kalau saya banding dengan pengundi Cina, dia tak ada entiti Melayu tu tidak penting pada mereka. Yang seperti Cina, tua muda, dia tak sebut PR, dia sebut Cina, undi Cina. Jadi pada saya kelebihan orang Melayu itu ialah kerana dia tidak mahu mengakui peri pentingnya identiti Melayu. Jadi dia lebih mementingkan isu-isu yang tidak bersifat identiti Melayu, tapi bersifat universal. Kelebihan orang Melayu itulah bersifat universal, itulah yang menyebabkan mereka tidak membuat pilihan yang diharapkan oleh jadi kalau orang Cina, dia tak mengundi orang Cina.
Ini dia kalau saya nak buat perbandingan. Tapi orang Melayu dia akan undi kerana dia rasional, dia akan pilih mana yang difikirkannya baik dan sesuai. Jadi rupanya yang rasional itulah yang kalah. Yang tak rasional, yang emosional, yang pilih dia punya dan jelas undi yang kita dapat 40,000 lebih, apa maknanya itu? Mereka jelas yang mereka nak. Apa lagi buktinya? Dan setiap kawasan Cina dominan itu mereka akan menang. Tapi bila Melayu 3 parti. Kelebihan orang Melayu dia banyak parti lah, banyak warung kan. Dia pilih lah mana-mana kuat. Agaknya kalau kita melihat kan, mereka ni mengundi, contoh je lah, mereka mengundi PKR, sedangkan mereka tahu tak kadang pemimpin itu sendiri mempunyai sebenarnya rekod-rekod yang tak bersih. Maksudnya ada je isu-isu yang dimainkan, tapi adakah mereka boleh still menerima? Dia ada beberapa faktor lain yang kita kena perhatikan bila menghati undi. Di kalangan anak muda, dia tak macam suak khabar. Kerana suak khabar tu dikatakan memang dikontrol oleh kerajaan. Mereka akan bergantung kepada smartphone. Jadi smartphone ni lah satu bentuk saluran yang menghasilkan keputusan kolektif di kalangan anak muda ni apa nak pilih. Dia akan bertanya kawan, kawan tanya dia, dia tanya kawan. Jadi dia tak pernah bertanya apa itu parti, adakah Cina bersatu. Dia tak tanya tu. Dia tanya, oh kita tak setuju lah ni, gaji tak naik lah tahun ni, macam mana kita ni, aku pun tak setuju. Okey, jangan undi. Kita kundi pemangkang. Kan dengan cara pemangkang, mereka menyatakan bahawa ini akan diperbaiki. Sama-sama kita tengoklah macam mana nak diperbaiki tu. Jadi apa komen Prof jika literasi politik ini perlu diterapkan pada usia? Literasi politik juga tidak menjamin parti BN menang. Tapi yang saya rasa literasi politik ni yang lebih penting ialah orang politik dalam parti itu yang harus literat, bukannya pengundi umum saja. Jadi sekarang ni kalau orang pengundi umum saja yang literate, wakil rakyatnya yang dipilih tak literate, tak guna juga. Rugi. Rugi. Jadi pada saya yang lebih menarik sekarang ini ialah bagaimana pemilihan itu dilakukan dengan pengetahuan yang lebih, bukannya berdasarkan semata-mata smartphone, maklumat yang kawan dia bagi, bukannya daripada pembacaan. Sebab saya tahu kalau dibandingkan antara etnik Melayu dengan Cina, pembacaan etnik Melayu ni menurut apa yang dilakukan, survey yang dilakukan oleh Perpustakaan Negara dulu, tidaklah setinggi. Jadi pada saya untuk political literasi ni termasuk pendedahan, pembacaan dan interaksi, diskusi. Jadi kalau you baca diskusi dalam sosial media ni, apa dia diskusi dia? Yang dalam bahasa Inggeris tu yang lebih hebat. Bila bahasa Melayu tu apa diskusi dia? Ini yang kalau saya bandingkan teks-teks daripada Facebook dan sebagainya antara diskusi politik berbahasa Melayu dengan berbahasa Inggeris, saya nampak diskusi berbahasa Melayu itu akan menceritakan hal-hal materialisme banyak. Apa ni kita tak dapat ni, tak dapat. Jadi politik tak dapat. Jadi tak dapat, kena pukul dan denda orang yang tak bagi kita tu. Betul tak betul tu lain cerita lah. Tapi pada pandangan mereka itulah dia. Apa yang dilakukan tu tindakan betul. Satu lagi kita harus ingat bahawa kempen pembangkang adalah kempen benci nama dia. Hate campaign. Kita mesti bencikan orang barisan. Sebabnya dia ni rasuah. Rasuah. Bila nampak je undi tu, nampak barisan, itu rasuah. Itu satu lagi strategi. Jadi, alah, ni rasuah undi yang lain. Jadi pada saya, ini saya rasa juga ada kesan dia. Dari strategi mereka berkempen. Di situ barisan hilang penyokong dalam konteks itu. Kerana mereka itu telah dicap dan digam. Kalau di kalangan orang Cina, dua. Satu rasuah, satu mendiskriminasi orang Cina. Ini dua perkara yang mereka saksikan sebagai penting. Bagi orang Melayu pula, rasuah, tidak bermoral, jadi tidak telus. Dan dilihat kita kena denda dia. Jadi denda dia tu dengan tak pangkat. Tapi dia tak fikirkan apakah sebaliknya akan berlaku. Itu tak penting. Ni politik denda dan politik hukum.